Okey, selamat kembali ke channel Cikgu. Untuk kita sambungkan lagi bab ketiga, penakulan logik. Dan untuk kali ini, Cikgu akan bagi penerangan bagaimana untuk membentuk hujah deduktif yang sah bagi suatu situasi. Okey, sebelum kita meneruskan kepada standard pembelajaran pada kali ini, kita mulakan dengan mengimbas semula memori anda tentang 3 bentuk hujah yang patutnya anda telah tahu berdasarkan pembelajaran yang lepas, dan ini merupakan pengetahuan sedia ada untuk kita lanjutkan pada kali ini. Jadi, cikgu ingin mengimbas semula bahawa terdapat 3 bentuk hujah deduktif. Okay, bentuk yang pertama, bentuk yang kedua dengan bentuk yang ketiga, yang mana setiap premis 1, premis 2 dan juga kesimpulannya mempunyai rumusnya yang tersendiri. Okay, cikgu akan semula jadual ini, walaupun pada video lepas, pada standard pembelajaran lepas, kita telah pun belajar tentang jadual ini, okay, tentang perbezaan setiap bentuk hujah deduktif. Jadi yang jadual ini hanyalah sebagai imbasan sahaja. Okay, kita buat sedikit ulang kaji. Bagaimanakah kita nak menentukan bahawa suatu hujah itu adalah sah? Berdasarkan pembelajaran lepas, kita tahu bahawa suatu hujah itu sah jika ianya mematuhi bentuk hujah deduktif. Jadi, sekiranya hujah itu mematuhi mana-mana bentuk hujah deduktif yang telah kita pelajari, kita boleh katakan bahawa hujah itu adalah sah. Okey, cikgu berikan satu contoh situasi. Situasi yang pertama, semua reptilia berdarah sejuk. Buaya ialah reptilia. Buaya berdarah sejuk. Jadi bagaimana kita nak membentuk suatu hujah yang sah bagi situasi ini? Kita tahu bahawa setiap bentuk hujah deduktif mestilah mempunyai premis pertama, premis kedua dan juga kesimpulan. Dan anda seharusnya dapat membuat perbandingan bahawa setiap bentuk hujah itu mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri ataupun perbezaan di antara setiap bentuk. Kalau kita rujuk semula jadual ini, bentuk 1, premis pertamanya ialah semua A ialah B, premis kedua C ialah A dan kesimpulan C ialah B. Manakala bentuk kedua, premis pertamanya jika P maka Q, premis kedua P adalah benar, kesimpulan Q adalah benar, dan untuk bentuk ketiga, premis pertamanya mesti jika P maka Q, premis kedua bukan Q adalah benar, dan kesimpulannya pula ialah bukan P adalah benar. Jadi kalau anda lihat, jika terdapat penggunaan perkataan semua, ini sebagai hint sahajalah, sebagai panduan untuk kita membezakan di antara setiap bentuk tu. Jika terdapat penggunaan perkataan semua, kita boleh buat satu kesimpulan bahawa hujah itu ialah bentuk pertama. Kemudian, di antara bentuk yang kedua dengan bentuk ketiga, walaupun premis pertamanya adalah sama, perbezaan adalah terdapat pada premis kedua dan juga kesimpulan. Dan satu ciri yang nyata yang dapat membezakan bentuk kedua dan bentuk ketiga ialah bentuk ketiga terdapatnya penggunaan perkataan bukan ataupun tidak. Okay, jadi itu kita boleh jadikan satu panduan untuk kita membezakan di antara bentuk kedua dengan bentuk ketiga. Tetapi bentuk pertama tu adalah sangat nyata perbezaannya kerana terdapat penggunaan perkataan semua. Okey, jadi kita berbalik kepada contoh situasi yang pertama. Semua reptilia berdarah sejuk. Okey, anda telah nampak bahawa di sini terdapat penggunaan perkataan semua. Jadi kita boleh buat andaian bahawa hujah ini ialah bentuk yang pertama.
Jadi apabila bentuk yang pertama, premis pertamanya mestilah semua A ialah B. Premis kedua, C ialah A dan kesimpulan C ialah B. Jadi sebagai satu penyelesaian, kita boleh tuliskan premis pertamanya ialah semua reptilia berdarah sejuk. Premis keduanya iaitu C ialah A, buaya ialah reptilia. Manakala kesimpulannya ialah buaya berdarah sejuk. Kita boleh buktikan semula ini dengan mengambil kira rumus yang kita gunakan untuk premis pertama, premis kedua dan kesimpulan bagi bentuk hujah yang pertama. Premis pertama semua A ialah B, premis kedua C ialah A dan kesimpulan C ialah B. Jadi oleh kerana hujah yang kita bentuk berdasarkan situasi tadi telah mematuhi bentuk hujah yang pertama, jadi kita telah pun dapat membentuk hujah deduktif yang sah. Seterusnya ialah contoh situasi yang kedua. Jika X lebih kecil daripada sifar, maka X bernilai negatif. Negatif 2 lebih kecil daripada sifar, negatif 2 bernilai negatif. Sekarang ini, situasi ini menggunakan permulaan perkataannya ialah jika. Jadi, sama ada situasi ini merujuk kepada bentuk yang kedua ataupun ketiga, kita lihat kepada premis kedua ataupun kesimpulannya. Ada tidak menggunakan perkataan bukan ataupun tidak. Jadi kalau tidak ada, kita boleh buat andaian awal bahawa situasi ini adalah merujuk kepada bentuk yang kedua. Jadi penyelesaiannya kita boleh menggunakan rumus untuk bentuk hujah yang kedua. Yang mana premis pertamanya kita boleh tuliskan sebagai jika P maka Q. Premis keduanya P adalah benar dan kesimpulannya Q adalah benar. Jadi, sebagai penyelesaian, premis pertamanya kita boleh tuliskan jika X lebih kecil daripada sifar, maka X bernilai negatif. Premis kedua, negatif 2 lebih kecil daripada sifar dan kesimpulannya negatif 2 bernilai negatif. Kita boleh buktikan bahawa premis pertamanya adalah dalam bentuk jika P maka Q. Premis keduanya P adalah benar. Dan kesimpulannya Q adalah benar. Dan untuk contoh situasi ketiga, jika X ialah nombor ganjil, maka X tambah 1 dapat dibahagi tepat dengan 2. 12 tambah 1 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. 12 bukan nombor ganjil. Jadi kalau anda perhatikan betul-betul dalam contoh situasi ketiga ni terdapatnya penggunaan perkataan tidak dan juga perkataan bukan. Jadi kita boleh buat andaian awal bahawa situasi ini merujuk kepada bentuk hujah deduktif yang ketiga. Jadi kita bolehlah guna pakai rumus untuk bentuk hujah yang ketiga. Iaitu premis pertamanya ialah jika P maka Q, premis kedua bukan Q adalah benar dan untuk kesimpulan bukan P adalah benar. Jadi sebagai penyelesaian, premis pertamanya kita boleh tulis jika X ialah nombor ganjil maka X tambah 1 dapat dibahagi tepat dengan 2. Premis kedua, 12 tambah 1 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2 dan kesimpulan 12 bukan nombor ganjil. Jadi kita cuba merujuk semula kepada rumus yang digunakan bagi bentuk yang ketiga iaitu untuk premis pertama jika P maka Q, premis kedua bukan Q adalah benar dan untuk kesimpulan bukan P adalah benar. Jadi cikgu harapkan murid-murid boleh memahami tentang bagaimana kita boleh membentuk hujah deduktif yang sah apabila diberikan suatu situasi dengan merujuk kepada ketiga-tiga bentuk hujah deduktif dari segi
Premis pertama, premis kedua dan juga kesimpulannya. Okey, sekian saja untuk kali ini. Bye.